Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan iman Islam sebagai sebesar-besar nikmat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesihatan, keafiatan. Diberi kita lagi ruang dan peluang untuk sama-sama kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban sebagai satu orang hamba, itu kita salat maghrib secara berjemaah, dan menanti waktu isyak sama-sama kita talabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kefahaman dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana hadis Nabi SAW sebut, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kurniakan kebaikan, Allah akan kurniakan kefahaman dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mula dengan baca suratul Kahfi insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Jadi insyaAllah bacaan suratul Kahfi, satu surah ataupun 10 awal atau 10 yang akhir, kita amalkan baca dalam kehidupan ini dan kita tadabbur. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah besar pada umat ni, fitnah Dajjal. Lagi Allah, kita minta pada Allah perlindungan dan berdoa, sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sembahyang. Di dalam sembahyang ada dua tempat, dan sembahyang ada dua tempat yang mana antara doa-doa yang makbul. Salah satu dia sebelum kita beri salam lepas tahiyah. Satu orang baca at-tahiyah tu sampai habis, dia baca doa. Dia baca doa yang diajar oleh Nabi SAW, antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Mana minta berlindung pada Allah daripada fitnah, daripada azab api neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, kematian, dan fitnah dajjal. Begitu juga doa yang diajar oleh Nabi SAW dari Abu Bakar. Nabi kata, Abu Bakar, doalah, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta keampunan Allah dosa yang dahulu, dosa yang akan datang. Dan minta pada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi SAW ajar doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kita mengakui, ya Allah, aku telah menzalimi diri aku, ya Allah, faghfir li, ampunkan dosa aku. Mana antara doa yang pampul dan semayang, mana sebelum beri salam, selepas tahiyat, ataupun ketika sujud, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam suratul Kahfi yang lepas. Ada jemaah menanya pula, semalam kita dah bahaskan panjang tentang solat di atas kerusi ni. Dia minta pencerahan. Kita kan tak cerah dah cerah dah sembahyang atas kerusi ni. Cuma dia kata kerana banyak ustaz yang dekat YouTube yang ceramah beza-beza, dia bukan ustaz susila. Mungkin yang tanya tu beza keadaan dia. Sebab bila Nabi SAW bersabda salla qa'iman, sembahyanglah dalam keadaan berdiri. Mana sembahyang fardu ni berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak mampu nak diri, sembahyang duduk. Fa illam tastati', kalau tak mampu fa alai jambi, mana sembahyang mengiring. Mana sembahyang keadaan berdiri, kalau tak mampu diri, duduk. Cuma Nabi sebut dalam hadis tu qa'idan, duduk. Cara nak duduk, para ulama berbeza pandangan. Ada katakan duduk cara iftirash, ada kata duduk cara tawarruk, ada cara kata duduk tarabbuk. Mana nak duduk, cara duduk silakan. Sebab Nabi kata tak mampu diri, duduk. Dia bukan kata dalam ustaz tu, kita tak sangka lah ustaz tu tak salah. Cuma bila soalan tanya tu, mungkin kita tak dengar soalan tu, kita dengar ustaz tu jawab je. Dan keadaan kita ni berbeza-beza. Yang dia bukan masalah orang sembahyang tak kursi, yang sihat diri tak datang. Kalau sembahyang tak kursi, dulu kat masjid bila hari Jumaat kita letak kursi, ada orang beritahu kita lah, kata masjid dah ada mazhab kursi je. Saya kata kadang-kadang bila kita mengeluarkan sesuatu yang mana satu perkataan Allah kata innas sam'a wal basara fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Kadang-kadang kita mengeluarkan satu perkataan yang mana perkataan tu kita akan diperhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak melalui kadang-kadang ujian yang mana yang menimpa orang yang sakit. Kita tak boleh menghukum. Mana tak ada masalah. Cara kaifiat sembahyang, kalau tak mampu duduk. Cuma cara duduk hari ni orang tak duduk. Kebanyakan bila orang sembahyang duduk ni, kerana kebanyakan lah, ni bukan keseluruhan, kebanyakan masalah kepada lutut dia, arthritis, penyakit yang jenis lutut tak boleh lipat. Bila lutut tak lutat, dia mereka sembahyang atas kursi, sebab mereka tak boleh sujud dengan sempurna dan mereka tak boleh rokok dengan sempurna. Mereka ada seperti mana dia ajar cara rokok dan cara sujud, ingat tak ada masalah dah, sembahyang aja. Kaifiat tu diajar, tengok kita punya situasi berbeza. Wallahu ta'ala alam. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan tentang suratul Kahfi pada bahasan lepas dalam ayat yang kelima. Bila ayat keempat Allah kata wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada. Allah kata beri ancaman kepada orang yang telah mengatakan Tuhan ada anak. Dan suratul Kahfi Allah SWT beri amaran dan suruh Nabi SAW dan orang Islam beri amaran kepada mana-mana manusia, mana-mana agama yang mengatakan Tuhan ada anak, yang bahas kelepas. Dan Allah sebut pada ayat 5 pada minggu ni, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Yang mengatakan sembahan ada selain daripada Allah, Allah kata ma lahum bihi min ilm. Mereka tidak ada pengetahuan. Makna mafhum ayat ni apa? Satu orang bila dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ada pengetahuan. Sebab itu bila agama ni atas sangkaan, bila agama didirikan atas sangkaan, bila agama didirikan atas mimpi seseorang,
maka kita akan lihat muncullah kesesatan. Sebab itu Allah kata balahum bihi min ilmin, orang-orang yang mengatakan Tuhan ada anak. Seperti mana orang Yahudi telah mengatakan Uzair ada anak, orang Nasara telah mengatakan Isa putera Maryam sebagai anak Tuhan, orang-orang Arab Quraisy mengatakan malaikat-malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Perkataan yang keluar daripada mulut mereka ni, Allah kata malahum bihi min ilmin, mereka tidak ada pengetahuan melainkan sangkaan. Sebab itu bila datang Nabi SAW, agama datang dengan hujah. Islam datang bukan dengan apa, dengan sangkaan, sangkain tak. Nabi SAW datangkan agama dengan apa? Wahyu. Sebab itu bila konsep dalam beragama, satu orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ajar 13 tahun. 13 tahun yang Nabi ajar, wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah tuflihun, kamu akan berjaya. Itu makna definisi akidah pada awal-awal dalam manusia beragama. Orang kata, habis kenapa timbul lepas tu? Hari ni ada orang belajar sifat 20, dan kita di negeri Johor dia berakidah sifat 20. Kena bertauliah itulah, kalau nak kata tauliah akidah. Orang kata kenapa? Sahabat ada tak? Jadi kadang-kadang orang awam hanya di advance sikit, dia akan tanya kenapa ada. Dan kita kena faham, bila zaman Nabi SAW dengan para sahabat, zaman kegemilangan Islam, semasa tu mereka ada Nabi SAW, ilmu dihimpun, keilmuan, kesarjanaan ilmu ni dihimpun selepas Nabi SAW dan lepas para sahabat. Itu kena faham. Jadi bagaimana? Kita kena berterima kasih pada ulama' dulu yang telah menulis kitab menghimpun daripada hadis-hadis. Contohnya dalam ilmu fiqh, yang ada ustaz ngajar-ngajar kat masjid, kita ambil daripada taharah, ambil air semayang, sembahyang, perkara batas semayang, apa yang makruh dalam semayang. Satu orang nak pergi haji, apa syarat dia, apa rukun dia. Satu orang nak bayar zakat, apa syarat dia, apa rukun dia. Ulama', para ulama' himpunkan. Antara yang awal yang menghimpun, yang mensusun ilmu fiqh. Kalau suruh kita tak akan cari satu ayat Quran, cari satu mana hadis, tak jumpa. Hadis 40 kita tak kata kadang-kadang. Nak cari hadis memang tak ada. Para ulama' himpun, antaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala susun. Dari bab taharah, sembahyang disusun. Datanglah ulama'-ulama' selepas tu susun bab fiqh. Begitu juga bila dalam berakidah, Nabi SAW ajar manusia berakidah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila Islam makin meluas, empire makin meluas, bila orang-orang ajam masuk Islam, ketika tu persoalan ilmu kalam telah bermain dalam masyarakat. Di zaman Abbasiyah ni, zaman pemerintahan Abbasiyah ni, zaman kegemilangan ilmu. Sila orang-orang ajam, kita tahu empayar Abbasiyah berpusat di mana? Kalau Nabi SAW berpusat di Madinah, sahabat Abu Bakar, Omar, Osman berpusat di Madinah. Orang yang mula-mula alih tampuk pemerintahan siapa dia? Ali bin Abi Talib. Ali tukar Kufah sebagai pusat pemerintahan pada di masa dia khalifah. Lepas tu zaman Umayyah ambil Syam sebagai pusat pemerintahan. Abbasiyah kat mana? Abbasiyah di kota Baghdad, di Iraq. Bila kat sana orang-orang dah mula masuk Islam, kenal Islam, ketika itulah orang cara nak mengenal Tuhan. Orang dah tahu Allah Subhanahu Wa Taala layak disembah. Jadi persoalan ilmu kalam ni bermain dalam masyarakat. Sebab itu lahirnya jago-jago dia, seperti Al-Imam Abu Hasan Asy'ari susun balik. Ini saya nak ringkaskan, saya tak isi panjang ilmu kalam. Susun balik bagaimana nak rad Mu'tazilah, yang ketika itu menggunakan akal untuk mengenal Tuhan semata-mata. Adanya orang-orang yang menghimpun. Jadi saya nak kata apa? Bila satu orang mengatakan, Allah kata malahum bihi min ilm, mereka mengatakan Tuhan ada anak dan mereka tidak bersandarkan dalil, mereka tidak ada pengetahuan. Sebab itu bila manusia, Allah ajar Nabi SAW, Allah kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Allah kata alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah kata kami ajar manusia apa yang dia tak tahu. Mana daripada Nabi SAW, sahabat-sahabat begitu je, tabi'in, datanglah dalil.
cara seseorang untuk mengenal Tuhan. Jadi bila dalam suratul Kahfi ni yang kita baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir, untuk kita tadabbur, kenapa bila fitnah Dajjal ni fitnah besar umat ni. Dia fitnah Dajjal, fitnah yang paling besar. Fitnah Dajjal ni filang paling besar. Nombor 2 fitnah apa paling besar? Selepas fitnah Dajjal. Kadang-kadang ada fitnah. Dajjal ni fitnah paling besar. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab itu Allah suruh kita baca suratul Kahfi. Nabi SAW perintah baca suratul Kahfi. Man qara'a suratul Kahfi min awwali asyri ayah usima minad Dajjal. Siapa yang baca suratul Kahfi 10 ayat awal, Allah pelihara daripada fitnah Dajjal. Apa nak tadabbur dia? Sebab bila Dajjal keluar nanti akhir zaman, mereka mengatakan dia Tuhan. Dan Allah, Nabi SAW beritahu kepada kita, Tuhan adalah apa? Hayyul la yamut. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang hidup, yang tidak mati. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan buta. Allah Maha melihat. Sebab itu pengetahuan Allah kata ma'lahum, mereka sangkaannya. Sebab itu fitnah paling besar fitnah Dajjal. Lepas tu ada fitnah kadang-kadang harta. Ada fitnah, Allah kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Pada harta kamu, kadang-kadang anak kamu ada fitnah, ujian dalam hidup ni. Fitnah dalam siasah. Siasah ni tak ada cerita sangat ni. Kadang-kadang siasah ni kalau berlaku fitnah, menyebabkan kadang bunuh-membunuh. Kalau kita lihat bagaimana telah berlaku pada orang-orang dulu, Uthman bin Affan, bila fitnah yang menyebabkan dia dibunuh. Imam Bukhari rahimahullah sebab fitnah dia ditarik tauliah dia. Sebab itu fitnah, baca suratul Kahfi ni kena istiqamah. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebab kalau fitnah tu berlega dalam masyarakat, tidak ada satu orang yang kadang selamat. Termasuklah dijago dalam ilmu sekalipun. Sebab itu kenapa kita baca, kata imam, memang kena baca. Ustaz pun kena baca sebab kadang-kadang dia pun tak selamat. Dia pun tak selamat. Sebab itu baca, renung dia, minta pada ya Allah pelihara aku. Sebab Allah fitnah, sebab itu Nabi Allah sebut apa dalam surah Al-Buruj? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang melontarkan tuduhan ke atas orang laki-laki yang beriman, orang-orang perempuan yang beriman, falahum azabu jahannam. Bagi mereka azab api neraka jahannam. Walahum azabul hariq. Bagi mereka api bakaran yang menyala-nyala. Sebab kadang-kadang fitnah tu bahana dia, bahaya dia, kesan dia lebih buruk daripada pembunuhan. Sebab itu dia kata apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ni kesan dia, walaupun bunuh tu satu jenayah yang teruk lah. Kalau satu orang bunuh, mungkin satu diri dia mati dan dijalankan kisos ke atas dia, habis cerita. Tapi kalau berlaku fitnah, kadang-kadang masyarakat dah anggap dia fitnah ke atas orang tu. Mana masyarakat, pihak masjid, pihak surau, kadang-kadang satu negeri, hari lagi mudah orang tekan sen, satu dunia orang beritahu fitnah ke atas dia. Dan orang yang tumpang sen pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mereka tidak menafik kebenaran tu. Dan Allah kata wala li abaihim, dan pengetahuan tu tidak ada pada bapa-bapa mereka. Mereka hanya sandar kepada kata apa? Kerana datuk nenek kita buat. Agama, sebab itu agama Nabi SAW sebelum wafat, Nabi telah berwasiat kepada sahabat-sahabat dalam Hajjatul Wada. Ketika haji perpisahan, Nabi telah wasiat dalam satu khutbah yang panjang. Salah satu sebelum Nabi nak wafat, Nabi kata taraktu, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau. Nabi kata taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata Nabi. Aku tinggal kepada kamu dua perkara yang kamu tak akan sesat. Kamu pegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah, kamu tak akan sesat. Dan perkara lah telah dibawa oleh sahabat. Dan agama tak boleh sandar. Allah kata wala li abahim, kerana bapak-bapak kita pernah buat. Dan kita tak menyalahkan generasi dulu. Bukan ayat 5 dan suratul Kahfi nak menyalahkan generasi dulu. Kerana apa? Kadang-kadang pengetahuan tu tak sampai pada dulu. Kita tengok kadang-kadang bila nak masuk Ramadan ni kan dia ada apa tu, pertandingan tilawah Al-Quran, dia peringkat kebangsaan. Lepas tu tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dia sebelum nanti kita nak masuk Rejab dah ni.
Raya Cina 2 bulan tu, 2 bulan malam tu dah masuk 1 Rejab. Dia nanti sebelum nak Ramadan dia akan wakil negeri, mana musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan. Lepas tu dah dipilih mana negeri wakil untuk Malaysia. Sebelum nak tu dia panggil tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Dia kadang-kadang kita tengok dia flashback balik yang dulu-dulu. Kita dah menganjurkan tilawah Al-Quran ni berapa tahun dah? Dah merdeka ni 60 tahun lebih dah. Dia flashback dulu lah. Kita tak tahu, kita orang muda lagi. Kita kata tengoklah bekas-bekas Qari'ah dulu. Dia flashback yang 60 tahun, yang tahun pertama, tahun kedua. Kita tengok Qari'ah zaman dulu. Biasa tengok tak Qari'ah zaman dulu pakai apa? Dia pakai tudung letak kat sini, dia pakai baju kebaya, naik baca. Suara sedap. Kita tak boleh nak kritik dia kata apa. Apa baca Quran dulu-dulu macam gitu. Kerana pengetahuan ketika dulu sampai itu je. Dulu sekolah kadang-kadang pakai songkok seluar pendek, itu alim dah tu. Kita sempat lagi sekolah pakai seluar pendek ni kan? Semua bapak kita pergi jumpa guru besar. Guru besar tu akhirnya jumpa kat Taman Pelangi, bekas guru besar dan meninggal, moga Allah rahmati beliau. Makna zaman dulu, dan ketika tu orang nak salahkan, tak boleh nak salahkan. Ketika pengetahuan ketika tu sampai situ. Dan kita kata mereka salah. Dulu zaman tu kalau cikgu dia balik haji ni, esok kena masuk pengangkap, dia pesan pakai seluar pendek semua, dia ingat kita. Baru balik haji. Kita nak hukum dia salah, tak mungkin pengetahuan ketika tu je. Sehingga apa, bila agama pengetahuan diajarkan, ustaz-ustaz dah balik, dah terangkan penjelasan yang benar, hingga manusia berubah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak perubahan tu. Bukan kita lahir-lahir jadi alim, tak. Dalam hidup ni Allah nak menengok manusia berubah. Yang mana kadang-kadang mungkin akhir hayat dia yang perubahan tu, yang mana dengan sebab perubahan kita tak tahu. Dalam hidup ni mana-mana masa, mana-mana waktu dalam hidup ni yang Allah akan lontarkan hidayah tu, yang kita berubah jadi lebih baik. Ada manusia jenis gitu. Kita tengok baru ni kan, bila satu orang meninggal, saya pun tak kenal dia lah. Kita baca kat Facebook, ada satu orang yang kata panggil Abang Ali mana semboyan tu. Tak apalah, kita pun tak kenal, baca sejarah dia gini, orang dia begini. Tapi kita kagum dengan dia. Bila jenazah dia disemayangkan tu sampai 3 kali penuh masjid. Datang, kita kata. Sebab manusia kalau Allah nak ubah dia, dan tidak ada satu orang yang boleh menghalang hidayah. Kita tak boleh hukum dia dulu. Sebab Allah nak bentuk orang ni, Allah nak beri hidayah. Kita tak tahu mana saat ni akan ubah dia, yang dia lebih baik daripada dulu dia. Sebab itu Allah kata wala pengetahuan tu tidak datang daripada bapa-bapa mereka. Dan kalau perkataan tu keluar juga, yang mereka sandarkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Perkara tu keluar daripada mulut-mulut mereka. Kadang-kadang orang boleh mendusta, sebab itu ada orang yang mendusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang mendusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dikata dengan nama agama. Sebab itu bila orang-orang Yahudi mereka menulis kitab, Allah rad, Allah turunkan Al-Quran menjawab balik. Sebab apa dia tulis? Bible ditulis. Bila Taurat ditulis, kitab-kitab ditulis, mereka tulis balik. Dan mereka beritahu kepada masyarakat ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan Al-Quran penjelasan. Sebab itu Al-Quran dia kitab nak jelaskan. Saya pernah sebut, tidak ada satu ayat dalam Al-Quran Allah ulang kalimah cilaka satu ayat 3 kali, tak ada, melainkan satu tempat je. Kalau kita belajar Al-Quran, Allah kata wailul lil mutaffifin. Kalimah wail, celakalah orang-orang yang menimbang, alladzina izaqtalu 'alan nas yastawfun. Mereka telah dusta dalam timbangan. Wa iza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Bila mereka menimbang, qaluhum awazanuhum yukhsirun, mereka berdusta. Dan dalam surah Al-Maun Allah kata fawailul lil musallin, celakalah orang yang sembahyang, orang yang lalai, alladzina an salatihim sahun. Allah sebut sekali. Tapi bila dalam ayat ni, bila Allah kata mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menulis, mereka katakan ini firman Allah. Allah turunkan Al-Quran
yang Nabi SAW beritahu pada kita. Adakah mereka ni betul? Tak betul. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam 114 surah, ada beribu ayat, tidak ada satu kalimah Allah ulang cilaka 3 kali satu ayat. Ada satu tempat je, dalam surah Al-Baqarah. Kenapa Allah ulang? Allah nak beritahu kedustaan orang-orang Bani Israel. Bila mereka menulis Taurat, mereka menulis Injil, mereka kata apa? Yang mereka kata Tuhan ada anak ni, mereka tidak ada pengetahuan pun, dengan sangkaan saja. Dan bila mereka menulis, mereka berucap, Allah kata kaburat kalimatan, mereka berucap ucapan tu, Allah kata dosanya besar kerana keluar daripada mulut-mulut mereka. Mereka tulis dulu. Apa mereka tulis? Mereka tulis, mereka ubah Taurat, mereka ubah Injil. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata fawailul lilladzina yaktubunal kitab babi aydihim. Pertama sekali Allah kata cilakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ayat ni turun kat siapa? Ayat ni Allah turun kepada Bani Israel dan beri amaran kepada umat Muhammad. Kadang-kadang dia nak lakukan jualan, dia kata siapa beli kacang hijau ni, kacang hijau ni 3 gini-gini, dia kata sebab Nabi SAW dulu makan kacang hijau. Jadi orang awam pun tak tahu makan kacang hijau. Dia kata ada hadis dia, jadi kacang hijau jadi RM1 satu. Contohnya lah, ni saya contoh, tak ada faham, ni saya nak contoh. Jadi bila orang Yahudi menulis, Allah kata cilakalah orang yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Lepas tu dia dah tulis, dia kata haza min indillah. Dia kata inilah firman Allah, ini perintah Allah. Kenapa dia cakap gitu? Liyashtaru bihi thamanan qalila, kerana mereka menjual agama dengan harga yang murah. Contohnya dia diubah. Nabi yang akhir zaman, patutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diubah sifat Nabi, sehingga orang-orang awam, Allah sebut, adakah orang Yahudi semua? Orang Yahudi, orang awam mereka tak tahu. Allah sebut dalam Quran. Sebab itu kita tahu bila kita nak hukum orang Yahudi semua, kita tak kata semua kadang-kadang bersalah, kerana mereka ni tak tahu. Allah kata wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Allah kata ada di antara mereka ummiyun yang tak tahu apa-apa. La ya'lamunal kitab, mereka tak mengetahui tentang kitab Taurat Injil. Mereka hanya ikut kepada rabai-rabai, pendeta-pendeta saja. Allah kata bila lihat fawailul lahum mimma katabat aydihim, Allah kata cilaka yang menulis, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan cilaka yang usaha. Sebab itu bila kalimah ni keluar daripada kalam Allah, dia bukan keluar daripada mulut ustaz. Bila Allah kata cilaka, satu ayat 3 kali itu besar. Kadang-kadang kita nak mengatakan sesuatu, ataupun kita nak faham konteks seseorang yang cakap, kita akan melihat siapa yang bercakap. Contohnya bila kata apa, kita dengar berbual kat surau tadi, buah-buah dia kata tadi macam mana SOP Ramadan ni, macam mana, apa cerita dia. Kita kata tak ada benda lah, jalan macam biasa. Sebab orang saya pun nak ngundi sekarang, ini kena cut sikit ni. Ramadan terlupa, orang saya pun nak ngundi kita. Kita akan cakap siapa yang kata ngundi. Kita kata tak tahu, dengar-dengar kata nak ngundi. Kalau keluar daripada mulut Imam Tamlangi, orang tak pakai, siapa dia nak kata ngundi. Orang kata bila Imam ngundi, rasa-rasa nanti bulan Rejab, saya kata. Kalau orang pakai, memang orang tu pun tak betul juga lah. Tapi kalau keluar daripada satu orang menteri besar, orang percaya tak? Kita nak menilai satu perkataan, kita akan melihat siapa yang bercakap. Dia kata okey, menteri besar okey, dia kata ngundi tak lama lagi, tarikh dia begini. Kita kata statement ni dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh menteri besar. Mana kita tak bohong lah. Kalau keluar daripada imam, mungkin dia kata apa, Imam Ayub kata ni temberang lah. Sebab itu kita menilai kadang-kadang satu perkataan, satu ucapan daripada siapa yang bercakap. Dan siapa yang bercakap celaka ni tidak lain dari Rabbul Alamin. Allah kata apa? Orang-orang Yahudi telah, mereka dengan sangkaan, mereka tulis sangkaan mereka dalam Taurat dan Injil, dan mereka katakan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dusta tu Allah kata kaburat kalimatan takhruju min afwahim, keluar daripada mulut mereka tidak lain illa kadhibah,
melainkan mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kemurkaan Allah ke atas mereka, orang-orang Yahudi. Kenapa dia marah orang Islam? Sebab kita satu hari sekurang-kurangnya berapa kali kita baca Fatihah? Kita baca Fatihah berapa kali? Mana 17 kali. Itu basic lah, sembahyang fardu 17 kali. Tiap-tiap kita baca, kita baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tiap-tiap kali sembahyang kita apa? Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami jalan yang mustaqim, jalan yang benar. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka ya Allah. Siapa jalan orang yang murka? Buka tafsir. Begitu belajar tafsir kita, siapa yang Allah murka ni? Buka Ibnu Katsir, buka tafsir Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, buka tafsir saksi kontemporari seperti apa Dr. Wahab Az-Zuhaili, dan kitab tafsir Al-Muni. Dia kata apa? Orang yang Allah murka orang-orang Yahudi. Kita baca, kita ulang 17 kali. Sebab itu dia marah orang Islam. Waladhdallin, dan kesesatan orang-orang Nasrani. Dan Allah kata itu semua kadhibah, melainkan dusta yang keluar daripada mulut dia. Dan seterusnya Allah SWT firman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dan jangan kau pula wahai Muhammad kadang-kadang putus asa. Dalam kehidupan ni, dalam dakwah ni, kadang-kadang kita diuji. Bukan kita, manusia yang paling baik, Nabi SAW, dia diuji. Kerana Allah, sebab itu dalam suratul Kahfi ayat yang akhir sekali, ayat 110, Allah beri isyarat apa? Allah kata qul, katakan wahai Muhammad kepada semua manusia, ana basyarum mithlukum, aku ni manusia seperti kamu. Kita tak menganggap, kita memuliakan Nabi dan selawat ke atas Nabi. Dan kita orang Islam, sebab itu bila ada isu orang kata sambut maulid, dia kata jangan. Wallahu ta'ala alam, saya tak melihat orang yang sambut maulid ni sampai mengatakan Muhammad sebagai anak Tuhan. Saya tak jumpa lagi lah, wallahu alam. Sebab dia kata apa? Jangan agung-agungkan Nabi seperti mana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa. Dia memuliakan Nabi SAW, kita muliakan dengan kemuliaan yang Allah beri pada dia. Dan saya tak jumpa lagi lah kat Johor ke orang sambut maulud sampai mengatakan Muhammad ni anak Tuhan. Tak ada. Baik, dalam suratul Kahfi Allah kata kul, iklankan wahai Muhammad, ana bashar, aku manusia seperti kamu, yuha ilai, cuma Nabi ni manusia, dia bukan macam kita. Allah wahyukan dia, Allah SWT wahyukan dia, Allah lebihkan dia, yang mana tidak ada pada manusia lain. Dan janji Allah kepada Nabi, Allah kata wa rafa'na laka dhikra, kami angkat sebutan namamu wahai Muhammad. Makna dia manusia tapi dia bukan macam manusia. Dia manusia tapi dia bukan macam manusia. Maknanya Allah nak kata apabila ayat ni Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, ini dipanggil fitrah. Terkadang-kadang dalam dakwah orang duk kata dia, orang duk fitnah dia, kadang-kadang dia boleh down. Sebab itu kalau kita belajar sirah perjuangan Nabi SAW, sampai satu ketika dalam perang Uhud, bila orang Islam diuji dengan kekalahan, sahabat Nabi ketika tu ada yang syahid, termasuklah bapa saudara dia Hamzah radhiyallahu an. Nabi balik rumah tu dalam keadaan Nabi cedera, Nabi berdarah. Aisyah lihat Nabi, satu orang isteri lihat suami dia, dia kata ya Rasulullah, hal laqita qaumaka yawman ashaddu yawmin Uhud. Dia kata ya Rasulullah, ada tak satu hari-hari yang mana lebih teruk pada hari Uhud ni? Sebab Aisyah lihat hari Uhud tu paling teruk. Orang Islam 70 syahid. Sehingga bila kita ziarah Madinah, kita pergi Madinah, alhamdulillah umrah telah dibuka kan. Kita sempat tadi buka Facebook, kata 8 hari bulan 2 ni dah dibenarkan, alhamdulillah. Nak masuk Ramadan ni, apa nak susah pergi tempat lain boleh ke umrah, tak boleh kan.
Bila kita pergi sana, salah satu tempat kita akan ziarah Uhud. Sebab kat situ ada satu peristiwa yang pernah sedih yang Nabi pernah lalui dalam hidup dia. Kita pergi ziarah kerana apa? Sebenarnya Madinah ni tidak ada urusan umrah pun. Madinah ni tak ada urusan haji pun. Orang pergi haji tak ziarah Madinah pun sah haji dia. Orang pergi umrah dia tak ziarah Madinah, sah umrah dia. Sebab tak melibat. Kenapa kena ziarah Madinah? Sebab Nabi SAW pernah pesan, siapa yang ziarah aku, man zarani, siapa yang ziarah aku ketika aku dah tak ada, seolah-olah dia telah ziarah aku ketika aku hidup. Ziarah Nabi SAW. Satu orang bila dia kata cinta, dia kena buktikan cinta. Sebab itu bila kita masuk Madinah, orang tak pergi masuk Madinah, kita lu mula-mula masuk Madinah tak pernah pergi pun. Bila terpilih, Allah pilih lagi umrah tu, mula-mula masuk tu, dia lain aura dia. Nak masuk pintu tu, kita teringat dalam otak kita ni Imam Malik rahimahullah. Saya tengok semua orang pakai selipar. Kena sebab Imam Malik, saya tengok kisah orang, dia kalau nak masuk masjid, dia akan buka selipar dia. Orang tanya, dia ada kuda. Imam Malik ni kalau nak ngajar, dia naik kuda. Tapi sampai pintu masjid, dia akan buka selipar dia, dia akan turun bawah. Orang tanya, pakailah selipar, tak salah. Kalau kita pakai selipar tak salah. Orang tanya Imam Malik rahimahullah, kenapa dia cabut selipar? Dia kata kerana tak layak kata selipar aku untuk pijak bekas tapak-tapak kaki Nabi SAW. Tawaduk Imam Malik. Tawaduk. Tapi kita nak pakai selipar salah tak? Tak salah. Boleh pakai selipar. Tapi depan masjid tu buku-buku masuklah. Masuk pintu tu. Tapi tawaduk. Imam Malik tak pakai selipar. Dia lain macam. Masuk tu kita terbayang pengorbanan Nabi, susah payah Nabi. Tu sebab itu nak pergi sana, galakkan baca sirah. Sirah Madinah. Jadi bila Aisyah tanya Nabi, ada tak satu hari dalam hari-hari engkau wahai Muhammad, ya Rasulullah, yang lebih teruk pada Uhud ni? 70 orang syahid, Nabi sendiri tercedera. Ada tak hari teruk? Nabi kata, ya Aisyah, dia kata kalau kamu lihat hari Uhud ni lebih teruk, tapi ada satu hari yang lebih teruk yang aku pernah diuji dalam dakwah aku. Ketika mana Nabi kata apa? Ketika peristiwa Taif. Kalau kamu lihat aku berdarah ini, sekurang-kurangnya dalam peristiwa ini Allah beri aku peluang untuk aku balik ke rumah aku susun strategi balik. Tapi ketika dia Taif, wahai Aisyah, bila orang Taif tolak Islam yang aku tawarkan kepada mereka, orang Taif tolak Islam yang aku bawakan kepada mereka untuk kebaikan, aku dihalau, dibaling batu. Aku dibaling batu berdarah. Ketika tu aku nak pergi ke mana kaki aku tak tahu. Aku berjalan je. Jalan yang mana aku tak tahu arah tuju. Nak masuk Mekah, orang Mekah dah halau. Nak pergi mana? Pergi ke Taif dengan harapan orang Taif terima Islam. Sebab itu kalau kadang sejarah, kalaulah orang Taif terima Islam, pasti Madinah tu ada kat Taif, bukan kat Madinah, Yathrib. Tapi mereka telah tolak. Sebab itu kadang-kadang Allah kata fala'allaka, jangan wahai Muhammad kamu binasakan diri kamu. Sebab ni manusia, dia insan. Bila orang kata kadang-kadang dia menangis, sebab itu Nabi kadang-kadang ada waktu dia menangis, ada waktu kadang-kadang dia bersabar, ada waktu kadang-kadang dia marah, ada ketika semua. Sebab dia insan. Bila kadang-kadang orang fitnah dia, tuduhan-tuduhan, sehingga kadang-kadang fitnah tu besar. Seperti bila Aisyah difitnah, Aisyah berzina, ketika tu tuduhan tu besar bagi Nabi SAW. Allah uji dia. Sebab itu Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharin illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kamu jangan putus asa ingin nak binasakan diri kamu kerana mereka tak beriman kepada apa yang engkau bawa. Sebab itu bila Nabi datang, Allah kata fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi dhalalah. Ada manusia yang dapat petunjuk, ada manusia yang dalam kesesatan. Siapa yang pilih hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW, dia akan berjaya. Dan siapa yang ingkar, Allah SWT akan sesatkan dia. Sebab itu Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia dua jalan. Fujur, jalan orang-orang yang jahat, jalan-jalan orang-orang yang berdosa. Wa taqwaha, dan jalan-jalan orang takwa. Manusia Allah beri akal, dipilih lah. Ada orang pilih untuk jalan jadi baik. Bukan kita kata, kadang-kadang bila manusia ni, Allah beri kita perasaan untuk kita sangka kepada orang. Sebab itu bila kita sembahyang jenazah seorang, Allahu Akbar,
Kadang-kadang orang ni orang yang saleh, orang yang kadang-kadang datang sembahyang istiqamah, orang yang kadang-kadang banyak wakaf, banyak sumbangan dia. Kadang-kadang dengan sebab dia surau terbina, dengan sebab dia kadang-kadang madrasah didirikan, sebab dia kadang-kadang banyak hafiz dilahirkan, kita akan kata apa? Kita kata rajulus salih, orang yang baik. Akan keluar daripada mana? Hati kita. Bukan kita cakap dengan dusta. Kita cakap kata satu orang yang salih. Bila kalau yang datang tu semua tu sangka macam itu, orang yang baik, insya-Allah mudah-mudahan dia orang yang baik. Sebab kita tak boleh menghukumkan orang tu ahli syurga atau neraka melainkan datang daripada mulut Allah dan Rasul. Seperti Nabi kata apa? Abakar fi jannah, Abakar dan syurga. Kita boleh cakap Abakar dan syurga sebab datang daripada Nabi. Kita nak kata orang tu ahli syurga, kita kata mudah-mudahan. Sebab itu kita doa kadang-kadang, Allahumma ja'alhu ya Allah min ahli jannah. Kalau dia orang baik, ya Allah jadikan dia ahli syurga ya Allah. Kadang-kadang kebaikan dia, kadang-kadang ialah banyak perkara yang mana kita lihat pada zahirnya dia orang yang soleh, orang yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu pada ayat yang ke-7 pula, inna ja'alna ma 'alal ardi zinah zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah beritahu sesungguhnya wahai Muhammad, kami ciptakan apa yang ada atas bumi ini zinatan laha. Zinah ni mana? Perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kerana ada perhiasan tu nak uji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Sebab itu dunia negeri ujian. Kadang-kadang Allah uji dengan sakit, kadang-kadang Allah uji dengan keluarga. Sebab itu tidak ada ujian yang paling besar melainkan ujian tu datang ke atas para nabi dan rasul. Dan di kalangan para nabi dan rasul, ujian yang paling besar adalah pada nabi-nabi yang dipanggil ulul azm. Sebab itu kita belajar kenapa ada rasul atau nabi dipanggil ulul azm. Orang kita panggil azmi, ulul azmi, tak apalah. Ulul azmi itu apa makna dia? Ulul azmi ni makna nabi-nabi yang punya keazaman yang besar. Ulul azm, ujian dia besar. Dan dalam nabi-nabi yang ulul azmi itu mana paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cek balik sejarah, apa nabi tak kena fitnah? Kalau kita kata Nabi Isa, Nabi Isa putera Maryam, kelahiran tu menyebabkan ibu dia difitnah. Kelahiran dia tu, ibu dia difitnah. Ibu dia dipanggil apa? Baghiyah. Bila ibu dia Maryam mengandungkan Isa, masyarakat Bani Israel kata apa kat Maryam? Orang Yahudi tak terima Kristian Nabi Isa sampai sekarang, bukan dulu, sampai sekarang. Dia menganggap Nabi Isa ni anak daripada satu orang pezina, na'udzubillah misalnya. Sampai mereka katakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Dia kata, wahai saudara Harun, yang aku tahu kamu ni bapa kamu bukanlah orang yang tak baik. Ibu kamu ni bukanlah satu orang pelacur. Kenapa kamu lahirkan anak ni? Siapa bapa dia? Fitnah. Makna ujian tu besar kepada Nabi Isa. Bila dia lahir, dia diuji juga. Tetapi dalam hidup ni, ujian apa yang paling besar? Kadang-kadang orang lihat kejaguhan seseorang, petahnya bercakap, petahnya berpidato. Tapi kadang-kadang dalam keluarga, dia tak sebaik apa yang manusia nampak. Sebab itu orang yang tahu rahsia, kalau kita suami isteri, saya tak seorang suami, siapa yang paling tahu tentang diri saya? Mak bapak saya? Isteri saya? Tak. Kerana satu orang anak, dia akan duduk dengan bapak dia, mak keluarga dia, mak bapak dia habis-habis 13 tahunnya. Kita duduk belajar, dah jam 5 kita dah mengantau dah. Orang tua hantar kita belajar. Sampailah jadi imam. Duduk kita berapa tahun? Saya duduk dengan mak bapak saya, duduk yang duduk betul-betul tu, duduk hanya 13 tahun je. Yang lebih tu duduk kat luar. Kita semua sama lah. Tapi orang yang kenal kita siapa? Isteri kita. Isteri kita sebantal dengan kita, seselimut dengan kita. Dia kenal kita. Sebab itu kenapa orang letak Nabi SAW manusia yang paling mulia? Kerana apa? Orang tanya isteri Nabi, bagaimana Nabi SAW? Kat rumah dia macam mana?
Jangan tanya pasal kita. Dia kata ni ustaz tu duk ceramah bukan main, tanya isteri kita pula. Dia kat rumah macam mana? Dia tengok dia itu je kata. Kat rumah pukul bantai. Sebab itu kadang-kadang ada kes dengan mahkamah tu, kita tengok yang isteri tu, yang suami tu kata, warak nampak muka ni. Sebab isteri buat report, kita biasa kadang-kadang tolong lah. Dia buat report, dia kata pukul bantai, kita tengoklah kat mahkamah. Nampak macam kan ada orang nampak muka macam baik tapi tak baik. Ada orang macam ganas tapi lembut. Ni kata nampak macam warak je. Dia buat report ni pukul bantai. Kadang-kadang kita tak boleh, tapi orang tahu, rumah tahu. Nabi SAW, kenapa dia paling mulia? Kenapa ujian? Sebab itu bila orang tanya isteri, kata Nabi kat mana? Nabi SAW, kalau kamu lihat Al-Quran itulah akhlak dia. Dan Nabi Isa pernah melalui tak isu dengan keluarga dia? Dia tak pernah. Sebab itu Allah tak jadikan Nabi Isa sebagai uswatun hasanah. Bukan kita kata Nabi Isa tak mulia. Nabi Isa mulia. Dan kita mengatakan Isa Ruhullah. Tapi bila nak letak dia dengan Nabi ni, orang letak Nabi SAW paling tinggi. Kenapa? Dia contohnya lah, contoh. Kalau kita nak menjadikan, saya ada anak, saya ada isteri, saya ada bermasyarakat, kita nak jadikan siapa pedoman? Kalau orang kata kita jadikan Nabi Isa, boleh tak? Tak boleh, kerana dia tak ada isteri, dia tak ada anak, dia tak melalui kadang-kadang bagaimana satu orang ada isteri, ada anak. Sebab itu Allah kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh teladan yang baik. Semua je. Kamu nak jadi ketua, kamu lihat Nabi. Kamu nak jadi general, kamu lihat Nabi. Kamu nak jadi apa? Nak jadi peniaga, kamu lihat Nabi. Uswatun hasanah. Kalau orang nak jadikan Nabi lain, bukan kita kata Nabi lain tak mulia, mulia. Tapi nak banding Nabi SAW, kemuliaan tu ada pada Nabi. Dan Nabi lalu apa? Benda yang paling besar kadang-kadang fitnah ke atas keluarga dia. Dalam dakwah ni, saya pernah cerita bagaimana bila dakwah anak dia terima Islam, menantu dia tak terima Islam mula-mula. Menantu Nabi yang awal-awal siapa? Nabi ada menantu first. Siapa nama dia? Kita cuma kenal menantu Nabi ni. Siapa kita kenal? Ali bin Abi Talib kita kenal. Kan dia kahwin dengan Fatimah. Dan nama dia pun kita sebut selalu dalam tiap-tiap hari Jumaat. Nama dia, nama isteri dia Fatimah, nama anak dia Hasan dan Husain. Tapi kita tak sebut nama menantu Nabi yang pertama. Nabi ada menantu yang pertama, yang first, yang dengan dia Allah beri Nabi cucu yang pertama. Nama dia Abul As Ar-Rabi'. Dan dia bukan tak terima Nabi kerana Nabi tak tahu, kerana ego dia. Wallahualam, insya-Allah sampai sini kita akan sampai dengan kesempatan. Mudah-mudahan Allah beri kita untuk kita baca suratul Kahfi dan doa pada Allah untuk jauhkan daripada fitnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammina bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم والله على السواء. إن شاء الله minta undur diri lah.